daripada hadis-hadis Rasulullah semua dah kena buang. Akibat daripada liciknya musuh-musuh Islam menggunakan strategi, iaitu mentohmah sahabat perawi-perawi hadis ini dengan tohmahan itu. Jadi kumpulan yang menolak hadis ataupun anti hadis ini boleh dikatakan ada juga dalam masyarakat kita. Harus berhati-hati juga kumpulan anti hadis ataupun kumpulan yang tidak bersumberkan kepada hadis Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin sawa'un kana qabla al-bi'tsah am ba'daha. Setiap perkataan ataupun perbuatan ataupun pengiktirafan ikrar ataupun perbuatan dalam bentuk ataupun sifat-sifat fizikal ataupun perangai akhlak luhur yang dilakukan oleh Rasulullah, sama ada sebelum dia ditabar menjadi Rasul ataupun selepas ditabar menjadi Rasul, semuanya itu adalah sunnah. Justru Nabi yang dilahirkan, lalu Nabi itu telah pun dinamakan dengan nama yang mulia. Nabi SAW sampai kepada dia itu diberikan susunya, diberikan satu orang kata jalan hidup alamiah, jadi kayatimam fa'awa. Allah yang memberi perlindungan, duduk di kampung Bani Sa'ad. Allah yang memberi perlindungan, duduk dengan Abu Talib sudah kematian ibundanya ketika 6 tahun, kematian nendanya ketika usia 6 tahun, duduk dengan Abu Talib. Maka dia telah pun memelihara kambing, dia telah pun orang kata mengikut sirah Nabi ataupun mengikut jalan hidup, menternak kambing. Dalam keadaan akhirnya dia telah bernikah dengan Sayyidatina Khadijah ketika berusia 25 tahun. Semua ini adalah juga dianggap sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya walaupun dia berlaku sebelum daripada ditabar menjadi Rasul, tetap dianggap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan yang demikian, hadis juga adalah sumber yang sangat-sangat kuat dalam kita berpegang dengan hukum, seperti sabda Rasulullah, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci ataupun mencela umat Islam adalah fasik dan memeranginya adalah kufur. Maknanya caci, mencela, orang kata mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada orang Islam itu adalah merupakan kefasikan, dan memeranginya itu adalah kufur. Contoh perbuatan iaitu sebagaimana yang diriwayatkan, itu kata-kata Nabi Muhammad SAW. Perbuatan pula sebagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah. Bila ditanya tentang apa yang dibuat oleh Rasulullah di rumahnya, Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah biasanya melakukan kerja keluarganya, iaitu membantu kerja rumah tangga, dia bantu. Fa idza hadaratis salah, bila masuk waktu sembahyang, kharaja ila salah, maka dia pun keluar untuk menunaikan sembahyang. Maknanya Nabi pun adalah seorang insan yang menguruskan rumah tangga dengan berpada-pada dan berpatut taklah. Sampai Rasulullah SAW sendiri kadang-kadang maknanya menguruskan, maknanya sampai jahit bajunya, sampai disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bermain dengan Hasan dan Husain. Para sahabat tengok ketika mana dia dalam rumah tangganya tu, dia dengan cucunya, kan rumah Ali sebelah rumah Aisyah ya. Bilik Aisyah, kemudian bilik Fatimah dengan Ali. Maka dia panggil Hasan dan Husain. Hasan dan Husain pun naik atas belakang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun pusing dalam rumah, dia putar naik kuda lah, orang kata macam zaman sekarang naik kuda. Para sahabat terkejut, Rasulullah pun main macam kata Rasulullah pun bermain dengan begitu anak dia. Maka Rasulullah kata, inilah yang dikatakan bahawa man lam yarham la yurham. Sesiapa yang tidak kasih kepada anak-anak, Allah pun tidak kasih. Rasulullah pernah mencium cucu-cucu ini dengan penuh kasih sayang. Maka ketika itulah seorang sahabat Nabi SAW
yang tidak pernah mengucup anaknya sendiri, maka ketika itu dia heran dengan apa yang Rasulullah lakukan. Maka Rasulullah nyatakan bahwasanya malam yarham la yurham. Irham man fis sama yarhamka, irham man fil ard yarhamka man fis sama. Sayangilah dan kasihlah orang yang berada di muka bumi, moga-moga yang di langit akan kasih. Sebab itulah kadang-kadanglah, kalaulah walaupun kita terlanggar kucing sekalipun, terlanggar kucing, jangan kita anggap kata mampu happy lah kucing itu. Kita nak buat macam mana? Tengah bawa laju apa ada lintas, nak buat macam mana kan? Kita akan katakan dia punya salah. Tetapi pada hukum yang lebih mulia, waraknya seseorang hamba kepada Allah, bayarlah kafarahnya, bayarlah penaltinya. Walaupun dia telah lintas dengan dalam keadaan dia tidak mampu lagi kereta apa mengawalnya, ataupun dia undur-undur meninggal mati kucing itu, cara yang terbaik pergi ke mana-mana masjid ataupun surau, sedekahkan. Moga-moga Allah ampunkan dosa, moga-moga Allah akan bebaskannya daripada sebarang kemurkaan Allah SWT, disebabkan kealpaan dan kelekaannya sampai kepada berlakunya terbunuh kucing tersebut. Saya mengambil teladan ini daripada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dia mengajar sebagai ketua Syekh yang menguruskan pengajian takmir lah. Kalau kat Masjid Nabawi itu dia boleh katakan dia ketuanya. Dia ketua. Dia di antara kerusi dan tiang pengajian halaqah yang amat ramai lah penuntut-penuntut dia. Maka dia cerita, saya baru saja keluar daripada rumah, saya undur, saya terlanggar dengan kucing yang tak tahu siapa tuannya, tetapi saya dapati kucing telah mati. Oleh yang demikian, saya pada hari ini saya telah bersedekahkan kepada masjid. Moga-moga Allah hapuskan dosa-dosa, moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa. Sebab kadang-kadang disebabkan perangai kita ini jenis pemarah, kita ini jenis takabur, kita ini jenis besar diri, kita ini jenis terlepas cakap. Mungkin Allah akan memberi habuan yang patut dengan perbuatan dan perangai kita. Satu hamba Allah telah pun mengisi air Zam-Zam di pancuran Babu Syamiyah di Makkah. Sambil dia mengisi air Zam-Zam tersebut, dia mengomel dengan berkata, letih lah nak masuk air Zam-Zam ni, letih yang 15 liter ni untuk bapa mertua pun kena, penghulu pun kena, tu imam pun suruh juga, abang ipar pun nak, lagi jiran pun nak, kawan office mate pun nak. Kalau tak kerana dia orang pesan, saya pun tak larat nak bawa ni air Zam-Zam letih ni. Maka sambil dia ngisi, sambil dia berbunyi suara dia tu. Walhal kalaulah dia mampu buat. Kalau dia tak mampu, tak payah duduk ngomel-ngomel pula, tak payah duduk komen depan dengan depan air Zam-Zam. Ditakdirkan semasa dia balik ke hotel, dia pegang lagi tung, dia nak lepas. Waktu nak lepas tak boleh. Waktu dia nak lepaskan pergelangan tangan itu, tidak lepas lagi daripada bekas tung tersebut. Itu terjadi pada satu jemaah pada awal tahun ataupun tahun lebih kurang 1990 something gitu berlaku. Memang benar-benar terjadi, dan akhirnya si jemaah tersebut dinasihatkan sembahyang sunat taubat dan bertaubatlah kepada Allah agar dapat dihindarkan daripada kemurkaan Allah di tanah suci haram itu. Dengan sebab dia dah sembahyang, bertaubat, alhamdulillah, tangan dia terlepas, boleh lepas dia punya tung Zam-Zam tu. Kalau tidak, sampai ke balik rumah duduk pegang tung tu, sampai ke sudah berat. Dia kata, dia duduk marah lagi, berat nak kena berat angkat ni. Lama-lama memang berat tu, dia akan terpaksa mengangkatnya. Justru kita hendaklah menjaga cakapan kita. Sampai Rasulullah pesan di sini, maknanya jaga cakapan dia dengan orang. Sibabul muslim khusuk, maknanya caci-caci orang lain itu